Pagi murid-murid. Duduk. Sistem pendidikan negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini dah melalui 5 fasa. Okey, yang pertama zaman pra-merdeka, iaitu pada tahun sebelum 1957. Yang kedua, zaman pasca merdeka pada tahun 1957 hingga 1970. Seterusnya, pada fasa yang ketiga, iaitu zaman dasar ekonomi baru pada tahun 1971 hingga 1990. Pada zaman dasar pembangunan negara, iaitu pada tahun 1991 hingga 2000, itu merupakan fasa yang keempat, dan akhir sekali iaitu fasa yang kelima pada zaman dasar wawasan negara, iaitu pada tahun 2001 sehingga kini. Okey, semasa pentadbiran British ni, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada 4 aliran, iaitu pertama tu iaitu sekolah Inggeris, yang kedua sekolah Melayu, yang ketiga sekolah Cina, dan juga yang keempat iaitu sekolah Tamil. Okay, setiap sekolah ni dia mempunyai bahasa pengantar sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Okay, namun semasa menjelang kemerdekaan timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Dalam masa itu, beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itulah, dan ianya menghasilkan laporan seperti laporan Barnes, laporan Fenwu, Ordinan Pelajaran 1952, dan juga akhir sekali laporan Razak. Semasa laporan Barnes ni, iaitu pada tahun 1991, ianya bertujuan untuk menyemak dan memperbaiki semula keadaan pendidikan kaum Melayu pada masa tersebut. Iaitu pada seterusnya laporan Fenwu, dia ni bertujuan untuk menyemak semula pendidikan kaum Cina. Untuk ordinan pelajaran pula, ianya mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan, dan juga akhir sekali laporan Razak, dia ni untuk meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan, iaitu untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan untuk semualah. Bahasa Melayu ni dijadikan sebagai bahasa penghantar yang paling utama, serta kurikulum kebangsaannya dan juga sukatan pelajaran dan juga sistem peperiksaan ini yang sama untuk semua sekolah dekat di Tanah Melayu pada zaman itulah. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Sebaik mencapai kemerdekaan, usaha ni ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Okey, sehubungan dengan itu, Ordinan Pelajaran 1997 digubal berdasarkan perakuan laporan Razak. Laporan Razak ni iaitu pada tahun 1956. Ianya ni mengutamakan perpaduan dan menjadi teras dasar pendidikan kebangsaan. Okey, perakuan laporan Razak ni dikaji semula oleh jawatan kuasa Rahman Talib, iaitu pada tahun 1960. Okey, laporan jawatan kuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran pada tahun 1961 yang menggariskan bahasa Melayu ni sebagai bahasa penghantar yang utamalah pada semua peringkat pendidikan, serta penggunaan kurikulumnya dan juga peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Okey, seterusnya dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1992. Yang ini memberikan penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar.
Okey, dasar ni diperluas dengan mengadakan pendidikan universiti selama 9 tahun. Apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah ni dihapuskan pada tahun 1964. Okey, penghapusan peperiksaan menengah ni menyebabkan peningkatannya kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ni terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun, iaitu secara dia berperingkat-peringkat lah, mulai tahun 1992. Zaman Dasar Ekonomi Baru 1971 hingga 1990. Okey, pada zaman ni dasar ekonomi baru adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. Dalam tempoh ini juga, pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. Pada masa ini juga, setiap sistem pendidikan kebangsaan mengalami banyak perubahan. Antaranya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak pada tahun 1982. Manakala di Sarawak pada tahun 1990, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberikan tumpuan. Walau bagaimanapun, selaras dengan Akta Pelajaran 1991, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar terus dikekalkan. Mata pelajaran civic diperkenalkan bagi menyamai semangat jati diri di kalangan pelajar. Pendidikan sains dan teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Okey, pada tahun 1979, semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran pada tahun 1991. Ia telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Untuk pada tahun 1980-an, peluang pendidikan untuk warga negara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di kawasan luar bandar. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal pada tahun 1988. Ia adalah bagi memperteguhkan hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini juga ia menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, zaman dasar pembangunan negara 1991 hingga 2000. Dekad terakhir, abad ke-20, ia menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Untuk asas ini, perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain. Selain itu, kita dapat lihat banyak perubahan berlaku dalam pendidikan termasuk yang pertama ialah peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. Yang kedua ialah perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan sekolah bestari pada tahun 1991. Yang ketiga ialah menaik taraf kelayakan guru-guru daripada peringkat sijil ke peringkat diploma. Dan manakala peringkat yang keempat ialah menaik taraf Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan yang kelima adalah menaik taraf Sekolah Menengah Vocational kepada Sekolah Menengah Teknik. Searah sehala dengan wawasan yang suci, wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan, kemewahan rata dirasa. Untuk zaman darasar wawasan negara, ia adalah ditakdirkan 2001 hingga sekarang.
Pada zaman ini, sistem pendidikan kebangsaan telah diperkemaskan sejajar dengan perkembangan dunia teknologi. Dunia teknologi maklumat. Ia dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran ke alaf 21, penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihat dalam perundangan dasar dan program utamanya. Antaranya ialah Akta Pendidikan 1986, Pindaan 2002, Program Bimbingan dan Keputusan Jemaah Menteri 2002, Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Ia ni dilaksanakan pada tahun 2003. Keputusan Jemaah Menteri pada 2002. Ianya telah dilaksanakan pada 2003. Bayaran Intensif Pendidikan BISB diperkenalkan pada tahun 2003. Selain itu, program JQAF telah diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006. Ianya adalah bertujuan bagi memastikan murid Islam ini menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah. Ia bagi memastikan banyak lagi program-program pendidikan diperluaskan untuk negara ini. Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ini ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia iaitu KPTM pada tahun 2004. Dengan pembahagian KPM ini, ia dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Si cikgu